Kita intro dulu. Kesian Datuk Seri Anwar. Tak dapat duduk sebelah dengan Yang Duta Agong ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang telah kita ketahui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam telah berlangsung satu majlis Haiti merangkap majlis perpisahan meraihkan persaraan As-Sultan Abdullah selaku Yang Duta Agong. Ini kerana macam mana yang anda tahu, pada awal bulan Februari, Yang Duta Agong akan disandang pula oleh Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim, dan As-Sultan Abdullah akan pulang ke negeri baginda di Pahang menjalankan tugas sebagai Sultan Pahang seperti biasa. Dan majlis ini macam biasalah tuan-tuan sekalian, setiap kali Agong hendak bersara, hendak balik ke negerinya, of course lah kita akan ada majlis perpisahan seperti ini. Tetapi majlis perpisahan pada kali ini menjadi bualan ramai serba sedikit. Yang pertamanya, ada beberapa pihak yang beranggapan mungkin akan berlaku sesuatu perkara yang agak luar biasa di majlis tersebut. Mungkinlah Kod Agong nak umumkan kerajaan bertukar ke apa ke, tapi that is not the case lah. Tak jadilah macam tu pada majlis malam. Tetapi ada satu lagi perkara yang memang menjadi bualan ramai dan sangat-sangat hangat diperkatakan, iaitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ditempatkan atau didudukkan berhampiran atau bersebelahan dengan Yang di-Pertuan Agong. Usahkan begitu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak duduk satu meja pun dengan Yang di-Pertuan Agong. Sangat-sangat pelik sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum itu, jikalau ada anak-anak papa hendak mengatakan bahawa alah perkara tu kecil je, Papa Berry je buat kecoh sebagainya kan. Sebenarnya benda ini bukan kecil tau. Protokolnya ialah Perdana Menteri mestilah duduk bersebelahan dengan Agong. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri ialah ketua kepada kerajaan ini. Bermaknanya Perdana Menteri adalah wakil secara langsung daripada Yang di-Pertuan Agong untuk menjalani urusan pentadbiran negara ini. Kiranya Perdana Menteri ini macam bendahara lah, senang cerita. Tempat bendahara sentiasa di sebelah Sultan kalau nak ikutkan. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah satu perkara yang sangat-sangat pelik sekiranya kalau Perdana Menteri tidak ditempatkan bersebelahan dengan Yang di-Pertuan Agong ataupun satu meja dengan Yang di-Pertuan Agong. Oh, apa dia? Ada orang kata Yang di-Pertuan Agong buat macam tu sebab nak menghormati Tun Dr. Mahathir. Sebab yang duduk bersebelahan dengan Yang di-Pertuan Agong ialah Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Siti Hasmah. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak kata Yang di-Pertuan Agong meletakkan Tun Mahathir berhampiran dengan baginda semata-mata untuk menghormati kedudukan Tun selaku Perdana Menteri yang paling lama dekat negara kita ini, macam mana pula dengan kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri dekat meja yang sama? Mereka ini bukan Perdana Menteri, cumalah bekas Perdana Menteri sahaja. Dan of course lah kedua-dua mereka ini merupakan ahli parlimen. Tetapi Tun Dr. Mahathir bukan ahli parlimen, Tun Siti Hasmah bukan ahli parlimen. Dan kalau mata saya tidak silap lah, satu meja yang sama itu menyaksikan Tun Musa Hitam juga berada dekat situ. Tun Musa Hitam of course lah sah-sah bukan ahli parlimen. Mantan Perdana Menteri kedua-duanya ada satu meja bersama-sama dengan Yang di-Pertuan Agong. Of course Tun Dr. Mahathir juga merupakan mantan Perdana Menteri dua kali pula tu. Tetapi Perdana Menteri yang tengah berkhidmat sekarang, orang nombor satu dalam kerajaan, beliau pula tidak ditempatkan satu meja dengan Yang di-Pertuan Agong. Itu merupakan satu perkara yang sangat luar biasa kalau anda tanya saya lah. Tak tahulah kalau anak-anak papa ini berlainan fikiran pula dengan kita kan. Habis kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak duduk sekali dengan Yang di-Pertuan Agong, mana pula Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk? Diberitahu Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk semeja dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan diberitahu juga Datuk Seri Anwar kalau tak salahnya pulang awal daripada majlis tersebut kerana konon-kononnya ada menghadiri majlis lain. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak kiralah macam mana sekalipun, adalah satu perkara yang sangat-sangat pelik bila seorang Perdana Menteri tidak ditempatkan berhampiran dengan Yang di-Pertuan Agong. Tak pernah jadi tahu benda ni sebenarnya. Tengok-tengok ada satu naratif yang cuba direkayasa oleh anak-anak papa. Konon-kononnya pihak pembangkang dan juga puak-puak Perikatan Nasional ini cuba untuk memfitnah konon-kononnya Perdana Menteri tidak hadir ke majlis tersebut. Saya rasalah tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada sesiapa pun yang kata Perdana Menteri tak hadir. Semua orang tahu Perdana Menteri hadir, masalahnya. Tapi itulah, mungkin mereka terkesima, mereka tak tahu nak spin macam mana, jadinya mereka terpaksalah mencipta satu naratif untuk cover line. Konon-kononnya nak menyalahkan Perikatan Nasional dan juga Saitro PN membawa satu cerita fitnah Perdana Menteri tidak dijemput atau tidak hadir ke
majlis perpisahan diraja tersebut. Tapi yang paling kelakar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bernama iaitu sebuah badan berita terulung negara kita ini boleh pula kantoi sampai dia delete post masalahnya. Mula-mulanya bernama, dia post gambar-gambar yang tidak menampakkan Perdana Menteri. Agaknya selepas kantoi ditegur oleh sesiapa, wallahualam, bernama ubah sedikit, meletakkan gambar-gambar yang baru. Tetapi gambar-gambar yang baru itu juga menyaksikan yang di-Pertuan Agong tidak duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri. Itu pun nampak gayanya macam ditegur juga oleh pihak kerajaan, agaknya kot. Dan akhirnya, tak tahulah dah berapa kali edit masalahnya, akhirnya pihak bernama telah menurunkan sama sekali posting gambar-gambar majlis perpisahan diraja itu. Memang kelakar gila lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak sangat mereka ini kecuakan, cuba hendak cover sesuatu yang mungkin mereka takut rakyat sedar. Apa agaknya yang mereka cuba cover itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau anda tanya saya ada pandangan. Tetapi macam biasalah, ini cuma pandangan peribadi, bukanlah satu kenyataan fakta. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika berucap merasmikan Menara Merdeka 118 baru-baru ini, Yang di-Pertuan Agong telah berpantun, usahlah kita menjadi derhaka. Dan ada sebilangan pihak yang mengatakan Yang di-Pertuan Agong menunjukkan pantun itu kepada puak-puak yang ingin tebuk atap. Tetapi ada juga sesetengah pihak yang menyangkakan pantun itu sebenarnya ditujukan kepada Perdana Menteri itu sendiri. Dan pada pandangan saya, yang kedua itu yang paling kuat. Sebab Perdana Menteri kan ketika sibuk-sibuk pasal langkah Dubai whatsoever tu, tiba-tiba mengeluarkan kenyataan yang imply seolah-olahnya pihak-pihak tertentu telah merasuah Yang di-Pertuan Agong. Seolah-olahnya hendak imply Yang di-Pertuan Agong telah menerima rasuah. Jadi mungkin kerana itulah kot yang menyebabkan Yang di-Pertuan Agong berasa agak bengang ke apa-apa ke, wallahualam bisawab. Tetapi ada juga pihak berpandangan, berkemungkinan besarnya Yang di-Pertuan Agong beranggapan yang Perdana Menteri ini menderhaka mungkin disebabkan oleh memang betul Perdana Menteri sudah kehilangan sokongan majoriti, tetapi Perdana Menteri enggan untuk meletakkan jawatan. Wallahualam bisawab. Ini hanyalah sekadar spekulasi-spekulasi yang timbul dekat merata rawa berdasarkan kepada chain of events yang berlaku pada ketika ini. Macam saya katakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hint yang telah diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong sebenarnya sangat-sangat besar. Sudah beberapa hint diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan apa-apa yang tengah berlaku dekat negara pada ketika ini. Dan saya selalu mengajak anda semua untuk cuba baca di antara garisan. Read between the lines. Mungkin saya betul, mungkin saya silap. Saya cuma manusia dan sekadar boleh meneka sajalah. Tetapi kalau saya betul, macam mana? Tetapi apa-apa hal pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang faktanya di sini ialah Perdana Menteri tidak ditempatkan bersebelahan ataupun satu meja dengan Yang di-Pertuan Agong. Yang diletakkan bersebelahan dengan Yang di-Pertuan Agong ialah mantan Perdana Menteri yang keempat dan juga yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir. Dan yang diletakkan semeja dengan baginda ialah mantan Perdana Menteri yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga mantan Perdana Menteri yang ke-9, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Serta kalau tak salah saya, mantan Timbalan Perdana Menteri, iaitu Tun Musa Hitam. Perdana Menteri yang tengah berkhidmat pada ketika ini dan juga Timbalan Perdana Menteri yang tengah berkhidmat juga pada ketika ini, kedua-duanya diletakkan di tempat lain. Tetapi itulah kesian pula sebab nampak juga gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk duduk kat sebelah Yang di-Pertuan Agong. Tapi mungkin lepas itu diminta untuk pergi ke tempat lain lah. Wallahualam bisawab. Dan itulah sekadar pembacaan saya tuan-tuan dan puan sekalian. Apa-apa pun, yang paling penting sekali, benda ini sangat-sangat luar biasa. Memang merupakan satu perkara yang agak-agaknya merupakan hint daripada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kalau ada anak-anak papa yang masih cuba untuk menegakkan benang yang basah, tak ada masalah. Mungkinlah kot lah mana-mana pegawai istana yang tahu cerita ini akan jumpa dengan anak-anak papa dan akan bertanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?